Saya ni tidur dekat ruang tamu dekat luar. Ibu saya tidur dalam bilik dengan adik perempuan saya. Saya duduk dekat luar. Jadi saya bangun. Saya nak rapatkan pintu bilik Nenek. Bangun. Nek, tidur ni Cakap dengan siapa tu? Hey Pul, besok tak payah keluar Aku dah ada kawan. Kawan aku kat sebelah ni, kata nenek saya. Nek ni jangan main-main lah. Mana ada kawan? Tak apa Pul. Apabila saya nak capai tangan saya, nak tarik pintu, nak tarik pintu bilik, tengah nak capai ni, nenek kata, Pul, tak payah. Dia dekat situ, dia tolong tutup pintu. Yang membuat saya terperanjat, kata Ipul. Belum sempat tangan saya sampai pada tempat pemegang pintu tu, tiba-tiba pintu tu bergerak menuju ke arah tangan saya yang sedang nak capai. Saya sampaikan tersentak, Casey. Tersentak. Pul, aku cakap tak payah. Kawan aku tolong tutup pintu. Bila saya ke belakang, sebab pintu tu bergerak, terus pintu bam, tutup dengan sendirinya. Saya dah tak berani nak buka pintu. Saya baring dekat atas lantai yang saya bentangkan tilam kecil. Sambil-sambil saya terfikir, adakah nenek aku ni benar-benar nampak benda tu benar-benar dalam rumah, ataupun memang nenek aku nyanyuk? Tapi kalau nenek aku buat-buat cerita, macam mana pintu tu boleh tutup dengan sendiri? Saya pun tidak ingin fikirkan mungkin esok akan berubah. Tidur sampailah ke pagi. Pendengar Ria 897, keesokan harinya, saya dekat luar koridor rumah sedang isap rokok. Adik gadis saya keluar. Bang, abang. Apa? Bang, tengoklah ni. Entah orang mana tadi bawa balik rumah ni. Saya pun ingat benar-benar nenek keluar, kita tak perasan bawa balik kawan. Siapa? Tak tahulah perempuan mana dalam bilik. Duduk atas katil nenek. Nanti mama marah tau. Kejap. Saya pun habiskan rokok saya, kata Ipul. Masuk dalam. Bila tengok atas katil tak ada orang. Nenek tengah baring, tapi masih bercakap-cakap dengan seseorang. Diam. Nek, Mira, mana ada orang? Tadi nampak ada orang, bang. Ada perempuan duduk tepi nenek atas katil. Mana ada orang, Mira? Tak apalah, bang. Adik saya pun jalan dan masuk dalam bilik. Saya tanya pada nenek. Menghampiri nenek semakin dekat. Semakin dekat dengan nenek saya. Nek, Ipul nak tanya, Nek. Ada apalah? Tak ada. Kawan nenek ni masih ada dalam bilik ni. Ada. Kau tahu? Dia ada kat sebelah. Sebelah nenek? Sebelah kau. Kau nak apa dengan dia? Dia sebelah kau. Sinilah. Jangan kacau cucu aku. Sini. Baring sini dengan aku. Pada waktu itu saya yang sedang berdiri benar-benar dapat rasakan macam ada sesuatu di sebelah saya. Meremang bulu rumah saya. Nek boleh tak suruh kawan nenek keluar? Jangan masuk rumah ni. Nanti mama marah.
Memang kau ni. Kalau kau tak bilang, Mamang kau tak tahu. Biarlah dia kawan aku lah. Okey, nenek suruh dia balik dulu. Nenek suruh dia balik. Nanti besok boleh datang balik. Suruh dia balik. Nanti Mama marah nanti. Yelah. Nenek saya pusing, Casey. Ke sebelah dia yang katil memang kosong. Katil nenek saya adalah jenis katil single bed yang besar. Dia pusing bahagian tepi tu. Nenek saya baring terlampau tepi sangat, sampaikan di tepinya ada sedikit ruang. Kau baliklah dulu, besok datang lagi. Pendengar Misteri Jam 12. Waktu tu saya dapat rasakan macam ada benda keluar daripada bilik tidur nenek saya. Keluar rumah. Dan dapat rasakan macam ada sesuatu. Awal tadi bila bercakap dengan nenek. Dipendekkan cerita, kata Ipul, akhirnya bila tiba keesokan hari, benda tu datang, Casey. Datang sebab saya nampak nenek bercakap lagi dengan benda tu. Saya dengan nenek, dengan adik saya terpaksa, Casey, tidak beritahu mama kami. Sebab tak nak mama marah, tak nak mama runsing, risau. Dan saya pun cakap dengan adik saya, elak daripada pergi bilik nenek. Tapi benda ni, nenek saya nampak bercakap dengan dia. Dia tak mengganggu saya dengan adik pun. Tidak mengganggu, seolah-olah nak takut-takutkan kami. Tidak. Dia hanya menemani nenek saya. Sejak benda ni ada dalam rumah, Casey, nenek saya dah tak ada nak jumpa saya, cakap nak keluar, bosan duduk rumah. Tidak. Dia lebih suka duduk dalam rumah. Tapi saya buat perjanjian dengan nenek. Setiap malam sebelum tidur, suruh dia balik. Dan nenek saya buat. Saya tak tahulah benda ni yang baik ataupun bukan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 MM. Ini kisah berlaku di salah sebuah hospital, dikatakan di sini, kata Kak Shelley, di Derbyshire, di Hospital Usang. Hospital yang dah terbengkalai. Kisah yang diceritakan berlaku pada satu ketika yang mana Kak Shelley dengan beberapa orang rakan, termasuklah suaminya dan rakan-rakan pada suaminya, telah pun melakukan satu ekspedisi waktu malam. Jadi pada malam itu kakak beramai-ramai sebenarnya telah pun menaiki kenderaan. Kita katanya di sini konvoi naik kenderaan, dan tempat yang pertama kita pergi adalah sebuah hospital di Derbyshire, yang mana hospital ini adalah sebuah hospital yang lama sangat-sangat. Dan macam-macam penampakan pernah diceritakan tentang hospital ini, dan lazimnya hanya membaca dari internet dan mendengar pengalaman yang diceritakan daripada rakan-rakan yang adventure ataupun yang suka melakukan lawatan-lawatan tempat-tempat seram pada waktu malam, kata Kak Shelley. Jadi inilah kisah kakak, harap Casey dapat bacakan. Pertama kali bila pergi hospital ni memang menyeramkan, dan sebenarnya kakak tak berani nak masuk dalam. Tapi you know lah, Mak Saleh ni ramai di antara mereka berani sangat-sangat, dan mereka bermati-matian nak rasakan entiti ataupun dunia lain lah, dunia ketiga ni, untuk supaya mereka dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus ini. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama
dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, Kak Shelly berkongsi pengalaman apabila dia sampai di hospital, dekat kawasan luar hospital, ada dua kenderaan. Mereka konvoi dua kenderaan. Jadi dua kenderaan ini lebih kurang dalam 11, dua kenderaan ni lebih kurang dalam 8 orang, 8 orang, dan waktu itu jam 11 malam mereka sampai di kawasan hospital ini. Kenderaan diletakkan di bahagian luar dan kami masing-masing keluar mengenakan jaket tebal. Waktu tu agak sejuk sedikit dan menggunakan lampu suluh, dan ada juga perkakas-perkakas yang lain yang dibawa bersama. Antaranya adalah rakaman alat rakaman audio. Kita pun masuk, dan bila jalan dekat luar tu, kita pada mulanya kita tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ya, salah seorang daripada anggota kami ni yang mengetuai rombongan ekspedisi malam ini tidak benarkan kami terus masuk ke dalam. Katanya kami perlu berlega-lega dekat luar hospital ni dulu. Jalan dekat outskirt kawasan hospital ini untuk memberitahu sesiapa jua yang dekat dalam ni yang kita ada di luar. Jadi bila benda ni tahu yang kita ada di luar, selalunya benda-benda ni kata ketua kumpulan, mengikut apa pengalaman dan juga ilmu yang beliau ada baca dan pelajari, kebanyakan makhluk-makhluk halus ni, mereka kebanyakan takut dengan manusia. Bila ada manusia, mereka akan lari. Sebab tu kadang-kadang kata Kak Shelly, ini entah benar ataupun tidak, ini hanya penjelasan peribadi yang diberikan oleh Kak Shelly. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah berada dekat sesuatu kawasan, tengah duduk, tengah jalan, kita nampak macam ada susuk tubuh lari depan kita. Susuk tubuh lari, dan kita terperanjat lah, nampak macam orang dan sebagainya pada tempat tu sunyi, sepi. Jadi sebabnya makhluk-makhluk ini segan dan takut dengan kehadiran manusia. Jadi dengan berbuat demikian, bila kita jalan dekat outskirt kawasan berliga-liga kawasan luar hospital ni, kita memberitahu secara tidak langsung, ada orang dekat luar, kau pergi sembunyi sekarang. Jadi itulah yang berlaku, kecuali kalau ada yang degil. Yang degil tu yang mana kita masuk ke tempat mereka, mereka rasa kita menceroboh dan mereka akan lawan balik. Itu satu masalah, kes yang berat, kata Kak Shelly. Jadi setelah kita berliga-liga dekat luar lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit dengan merakamkan audio, petik gambar, suluh sana, suluh sini, barulah ketua kumpulan kami kata, okay, I think we all set to go in, kata beliau. Jadi semua dah bersiap sedia untuk masuk ke dalam. Kita pun melangkahkan kaki, perlahan-lahan masuk. Kakak tak nak jadi pasangan last, tak nak jadi pasangan yang pertama. Kakak nak jadi pasangan yang berada dekat tengah-tengah. Kakak bilang dengan husband kakak, please, jangan jadi last, jangan jadi depan. Kita tengah-tengah, belakang kita biar ada orang, depan biar ada orang. Okey, mereka setuju. Jalan, sedang jalan ni, masuk dalam jalan, punyalah seram. Dekat luar sejuk bila masuk dalam rumah, ingatkan panas. Yelah, rumah tu berbumbung, tutup dengan tembok, tingkap dan sebagainya. Bila masuk dalam rumah tu, kesejukannya lebih dahsyat daripada dekat luar. Ini sama sekali menunjukkan dalam rumah tu ada, ataupun dalam hospital tu ada entiti, katanya Kak Shelly. Kita pun mula jalan-jalan, dan kakak dapat rasakan kita lalu dekat kawasan pejabat ataupun ofis, kemudian lalu dekat kawasan ward hospital. Pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Shelly, yang membuat kita batalkan ekspedisi pada malam itu, apabila salah seorang daripada kita yang ikut tertinggal dekat belakang. Dia berdiri tegak. Kita jalan, kemudian tengah nak periksa siapa yang ikut kita ni. Make sure semua sama-sama, tak boleh tinggalkan kumpulan. Toleh belakang, dapat lihat salah seorang anggota sedang berdiri seorang diri dalam gelap. Jadi ketua kumpulan pun bertanya, Lucy, come on,
Ini cakap bahasa putih lah, saya cuba lakonkan. Lucy, come on. Tak gerak-gerak. Kenapa dengan Lucy ni? Panggil lagi, tak gerak-gerak. Tiba-tiba Lucy daripada berdiri tegak terus lompat dan dalam posisi merangkak. Bayangkan, daripada berdiri tegak, Lucy lompat dan terus terus jatuh dalam posisi merangkak, kata Kak Shelly. Kami semua terperanjat. Kelihatan Lucy ni macam daripada filem-filem seram yang kakak tengok. Ketua kumpulan mengatakan abandon ataupun tinggalkan tempat ini, kita harus keluar dari sini. Lucy masih lagi berada dalam hospital dalam keadaan merangkak. 2 orang lelaki dan seorang wanita masuk ke dalam, iaitu kakak kepada Lucy. Nak cuba bawa Lucy keluar, tak boleh. Berat badan Lucy ni menguasai kekuatan 3 orang yang masuk dalam. Akhirnya, setelah mereka cuba bercakap dengan Lucy dan panggil Lucy, Lucy keluar bersama dengan 3 orang yang masuk dalam tadi. Malam tu ekspedisi dibatalkan. Tapi salah seorang daripada teman yang ikut ekspedisi ini menceritakan kisah yang paling menakutkan. Ini terjadi selepas seminggu kita tidak berjumpa. Akhirnya kita berkumpul dan kita nak dengar balik audio-audio yang kita rakamkan. Salah seorang daripada ahli anggota menceritakan, waktu kita nak pulang keluar daripada hospital, bila dia mendongak, dia nampak ramai orang-orang menjenguk daripada tingkap-tingkap hospital. Menjenguk dari atas ke bawah, dari tepi ke kawasan tempat mereka berdiri. Itulah kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih dari Kak Shelly, England. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah yang ingin saya kongsi sama ni datang daripada mana tadi? Okey, ini dari Abang Jo. Abang Jo berkongsi kisah yang beliau alami. Ini berlaku di rumahnya. Katanya di sini, waktu saya sedang isap rokok di luar rumah sekitar jam 10 malam, saya ternampak jiran sebelah saya ni baru balik dalam keadaan tersenyum-senyum. Sebab saya tahu saya pun 2 hari sebelum itu telah pun kunjungi dan menziarahi beliau dan isteri yang berada di hospital pada waktu itu, menerima kelahiran anak mereka yang pertama. Pasangan jiran ni, jiran saya, kata Abang Jo, dah berumah tangga hampir kalau tak silap 6 atau 7 tahun. Tapi masih belum ada cahaya mata, masih belum dikurniakan zuriat. Bayangkan Casey, hanya selepas 6-7 tahun baru mereka dapat anak. Memanglah saat-saat paling gembira. Jadi jam 10 lebih malam, saya dekat luar sedang berdiri merokok ni sorang-sorang. Isteri dengan anak saya dah pun masuk tidur. Saya ternampak dengan dia. Saya pun berbual lah, ajak berbual. Macam mana anak? Bagus. Wah, Alhamdulillah, tahniah. Dia pun cakap, itulah bang, saya tunggu lama bang. Alhamdulillah bang, betul, saya bersyukur sangat. Dia ceritakanlah yang dia memang rasa bersyukur, saat paling gembira dalam hidupnya, memang tak terkata lah. Bual, katanya esok isterinya discharge daripada hospital dan anaknya Alhamdulillah sihat lah, tidak ada apa-apa sakit. Kita pun sedang bercakap-cakap, kemudian dia tanya saya, bang, ni saya dah bawa uri anak saya dalam beg. Kau bawa balik uri? Tak ada, nak tanam bang. Kat mana boleh tanam
Dia bertanya dengan saya. Dan saya cakap dengan dia terus terang. Uri-uri anak aku semua, 3 anak aku ni, aku semua serahkan pada hospital. Aku tak bawa balik. Kau bawa balik Saya kata pada dia, itulah bang, mak mentua saya lah suruh tanam. Abang tahu tak tempat mana-mana. Jadi saya pun fikirlah, ada seorang kawan pernah menanam uri di masjid. Jadi kena beritahulah pihak masjid. Tapi tak semua masjid ada masjid-masjid tertentu saja. Beritahu pihak masjid nak tanam uri. Nanti mereka akan beri cangkul, mereka akan beri tempat sesuai untuk tanam uri. Jadi sedang bercakap ni, cakap, kau simpan uri baik-baik. Itulah bang, nanti lepas ni saya nak masuk dalam peti ais terus. Habis saya tanya dia, kau dah cuci belum? Nak kena cuci ke bang? Entah aku rasa aku pernah dengar kena cuci agaknya. Cucilah uri. Dia tanya saya, cuci pakai apa bang? Yelah Casey, pertama kali ada anak. Saya pula ni, anak saya 3 tak pernah pun saya tanam uri sendiri. Nak tak nak pun saya telefon abang ipar saya. Nasib baik dia jawab. Dia pun beritahu arahan, uri nak cuci ni sebabnya nak hilangkan bau darah, supaya tidak ada binatang-binatang, anjing ke yang korek untuk keluarkan balik uri. Jadi dikata, yang pertama cuci dengan garam untuk hapuskan bau-bau darah tu. Kemudian cuci dengan limau hijau tu, perah dan cuci lagi, berkali-kali bilas. Kalau ada asam lagi bagus. Asam tu letak, rendam dan cuci lagi, dan berkali-kali sampai darah tu kalau boleh hilang lah. Nak hilang 100% memang susah. Setidak-tidaknya kata di sini 80% hilang dah bagus. Kemudian uri tu masuk dalam bekas kain. Katanya kenapa pakai bekas kain? Sebab kain ni akan reput. Jadi uri ni pun akan masuk kena tanah, dia akan sebati dengan tanah. Kalau plastik susah nak reput. Makan berpuluhan tahun untuk reput. Jadi ada baiknya uri masuk dalam kain. Kain tak kisahlah kain apa pun. Ambil kain, masukkan uri tu dalam kain, masuk dalam plastik supaya tak menitis jatuh. Jadi sampai dekat tempat yang nak ditanam, kata abang ipar saya, baru keluarkan uri dari kain tu, tanam dengan kain-kain sekali. Itu arahan yang diberikan. Saya pun kata dengan dia lah, kau kena buat ni. Tiba-tiba dia kata, bang, tolong saya boleh tak? Saya pun takut lah bang, tak tahu salah. Okeylah, saya masuk dalam rumah, buka peti ais, tengoklah ada apa-apa saya boleh pakai. Ada limau, ada asam, ambil je lah, buat pergi rumah sebelah. Jadi waktu tu dah cakap, berbual, bincang, debak-gedebuk, dah 11 lebih malam, dah dekat 12 tengah malam kisi. Uri tu letak dekat sinki cuci pinggan mangkuk dalam rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah tak ada orang Saya, dia dan uri. Buka paip air mengalir, keluarkan. Pertama kali saya nampak uri depan mata Casey. Berlendih, berlumuran darah. Dan agak sejuk lah sebab uri ni baru dikeluarkan dari peti ais. Jadi cuba basuh, hilangkan ais, cuci darah tu, basuh lagi, cuci darah. Cuci je dah makan masa, katanya di sini. Makan masa untuk membersihkan uri tersebut. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan tengah cuci ni memakan masa nak hilangkan darah. Belum lagi taruh garam, belum lagi taruh limau. Tengah cuci. Nak dekat pukul 12 ni. Saya dalam hati cakap, pukul 12 ni, uri tak boleh terdedah macam ni. Saya pun kata padanya, tak apa, biar abang cuci uri, kau pergi cari kain. Dia pun masuk dalam bilik, tengah cari kain. Tengah cuci, tiba-tiba dekat tingkap dapur Casey, dengar bunyi ketukan. Saya pada mulanya ingatkan ada orang ketuk pintu depan. Saya terjenguk tengok pintu depan.
Langsung tak ada orang. Macam mana ni? Siapa pula ketuk-ketuk ni? Saya tetap cuci bersihkan. Tiba-tiba saya terpandang dekat cermin, dekat tingkap dapur. Macam ada sesuatu sedang terapung-apung dekat sana. Ya Allah, kata Abang Jo. Saya ni Casey, anak dah 3. Konon dah experience lah. Tak tahulah apa saya nampak, tapi nampak sesuatu dekat tingkap dapur. Tangan tengah pegang uri. Mana tak takut. Saya pun panggil dia. Mat, dah jumpa kain belum? Padahal tengah takut ni. Dah bang. Cepat sini. Dia pun keluar. Astaghfirullahalazim bang. Apa tu bang? Dia nampak Casey dekat tingkap dapur. Dah Mat. Kau ada handphone ada surah tak? Surah apa? Tak apa, handphone kau sekarang, kau buka YouTube, kau cari surah-surah sekarang. Dia pun buat Casey. Keluarkan handphone menggeletar, dua-dua penakut. Kata Abang Man. Maaf, kata Abang Jo kepada temannya. Jadi Abang Jo basuh uri, pandang ke arah lain, tak nak tengok tingkap dapur. Dia pun sama. Teman jiran sebelah ni masuk YouTube, kemudian cari surah-surah, tekan butang play, berkumandang surah tu. Dapat rasakan ketukan tu makin kuat. Mula-mula pelan. Surah berkumandang. Cepat cuci, bersihkan, taruh garam, cuci lagi, taruh garam, perah limau, taruh tu, taruh ni. Kemudian okeylah, aku rasa dah okeylah. Masuk dalam kain ikat, masuk dalam plastik, masuk dalam bahagian tempat pembeku. Tutup peti ais. Bang, kata jiran sebelah, malam ni abang tidur sini je lah, boleh tak bang? Dalam hati saya Casey, kalau boleh saya nak balik tidur kat rumah Casey. Ya, kau tunggu jap lah. Abang pergi bilang isteri abang. Yalah, nanti isteri bangun tengok suami tak ada, apa pula. Jadi saya pun pergi sebelah. Jiran sebelah saya ikut Casey sampai masuk rumah, duduk dekat ruang tamu. Saya beritahu isteri yang saya nak temankan jiran dekat sebelah. Tak pernah dalam hidup saya tidur rumah jiran Casey. Ini pertama kali sebenarnya. Masuk rumah jiran, duduk dekat ruang tamu. Saya kata, kau nak tidur, tidur lah, abang tidur kat sini. Tak apa abang, saya pun tidur kat ruang tamu lah. Sampailah alhamdulillah waktu pagi. Selepas subuh tu kita bangun, saya dengan dia pergi cari masjid untuk tanam uri anak dia. Itulah kisah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Selamat tengah malam Casey dan juga kepada para peminat MJ12. Nama saya Ahmad. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ni seorang pemandu taksi berasal dari Malaysia. Pengalaman saya berlaku ketika saya nak pulang ke rumah. Rumah saya terletak dekat kawasan Segamat. Memandu taksi nak pulang ke rumah 11 lebih malam pada waktu itu. Saya sedang memandu. Kalau saya merokok, saya buka tingkap lah. Depan, belakang tingkap saya akan buka. Dan saya akan hidupkan rokok saya. Saya akan merokok, memandu. Yang pertama ni, saya merokok kerana saya nak hilangkan rasa mengantuk. Ada kalanya penat, bekerja sepanjang hari dari pagi sampai ke malam. Oleh kerana mengantuk, saya terpaksa
merokok ketika sedang memandu. Sebenarnya saya tak suka pun merokok ketika sedang memandu. Sebab saya ni jenis yang menjaga teksi, tak nak habuk-habuk rokok masuk ke dalam. Jadi pendengar Ria 897, kata beliau lagi, ketika saya sedang nak hidupkan rokok saya, dah turunkan tingkap, tiba-tiba angin tiup masuk ke dalam, bau harum sangat. Baunya sama seperti seorang wanita mengenakan wangi-wangian, Casey. Bila bau tu dapat kita bau tu sampai kepada kita secara automatik. Bila kita terhidu bau yang harum, yang wangi, yang menyeramkan, bulu roma akan meremang. Dia bukan bau macam minyak wangi tau, kata abang kita. Sebab bau minyak wangi kita bau setakat tu saja. Tapi kalau bau itu adalah bau yang menyeramkan, dia akan datang bau dan kemudian diikuti dengan keadaan bulu roma meremang. Itulah, saya baru nak hidupkan rokok ni, buka tingkap, bau datang, meremang bulu roma. Daripada mengantuk, terus hilang rasa mengantuk. Rokok simpan balik, letak tepi, pandu, kemudian tengok kiri, tengok kanan, tengok depan. Keadaan fikiran saya menjadi kacau bilau, katanya. Saya ni seolah-olah tak boleh beri tumpuan, sebab takut sangat-sangat bau harum tu makin ada. Terpandang pada cermin kereta untuk tengok belakang, tapi memang tak ada orang. Saya pun naikkan tingkap untuk tutup balik tingkap supaya bau tu tak masuk lagi. Lazimnya bau tu kalau masuk, dan dia akan hilang dalam beberapa saat, mungkin minit. Tapi setelah saya tutup tingkap semua, dah tutup tingkap, bau tu masih ada dalam teksi saya. Saya hanya perlu tawakal dan saya putarkan CD surah-surah suci ketika saya sedang memandu untuk pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Lambat betul nak sampai. Akhirnya saya lalu dekat stesen minyak. Saya masuk dalam stesen minyak, letakkan teksi saya di tepi, dan saya hidupkan sebatang rokok untuk merokok dekat luar. Sedang saya merokok jauh daripada stesen minyak tu, di tepi jalan, saya terpandang-pandang dekat belakang teksi. Memang tak nampak orang, memang tidak ada sesiapa pun. Tapi bau tu masih lagi terngiang-ngiang, Casey, di benak fikiran saya. Setelah lebih kurang dalam 4-5 minit habis batang rokok, saya pun masuk balik dalam teksi saya. Bau tu dah hilang, sudah tidak ada lagi dalam teksi. Ingatkan dah habis. Ya, beliau pun sampai dekat rumah kampungnya yang terletak di kawasan Segamat. Jadi pendengar Ria 897, bila sampai Segamat, dah pandu teksi pada waktu malam seorang diri. Saya pun keluar dari teksi. Waktu tu rumah masih terang. Anak dah tidur, isteri saya belum tidur, dekat ruang tamu sedang menonton TV dan menantikan kepulangan saya. Saya pun tolak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Bang dah makan? Tanya isteri pada saya. Masak apa awak hari ni? Nanti abang pergi bersihkan diri dulu, saya siapkan makan. Isteri pun pergi dapur, siapkan makanan. Saya pun bersihkan diri, tukar pakaian semua. Kemudian saya keluar, dan saya duduk tengah makan ni dekat dapur. Dari dapur boleh nampak ruang tamu. TV masih menyala. Kemudian ada sofa. Isteri tengah duduk layan saya makan. Saya bila masuk rumah tadi tak perasan. Saya cakap pada isteri, "Dahlah, awak tak payahlah layan saya makan. Awak pergi layan kawan awak kat depan tu." Pergi? Kawan saya? Mana ada kawan, bang? Saya dari tadi seorang, bang, tunggu abang balik. Casey,
Bila saya tengok, ada perempuan dekat depan ruang tamu tengah duduk memandang ke arah TV yang mana belakangnya membelakangi saya. Makan lagi. Jadi isteri saya pun bangun. Bang, sekejap lah. Saya tutup TV lah lepas makan tidur. Isteri nak bangun. Dah. Awak duduk sini temankan saya. Seram Casey. Kalau isteri saya pergi depan, ternampak susuk tubuh tu, buat dia pingsan, lagi jadi satu cerita. Jadi kata beliau, tadi abang juga yang suruh saya pergi depan. Tak apa, awak duduk sini temankan saya. Makan. Sambil makan, saya tengok lagi masih ada. Makan, tengok lagi masih ada. Hampir-hampir lebih kurang dari lagi 3-4 suap sebelum saya habis makan, saya tengok lagi, dia dah hilang. Saya pun cuci tangan, isteri bersihkan meja, saya sendiri ke depan matikan TV. Tak nampak apa-apa, tutup tingkap, tutup pintu, masuk dalam bilik tidur. Tak pastilah benda tu masuk dalam rumah dan kekal dalam rumah ataupun tidak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Bacakan kepada anda ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi kisahnya agak panjang, saya dah baca awal tadi dan dah memahami sedikit jalan ceritanya. Saya akan bacakan, tapi ni nak beri sedikit gambaran supaya dapat dipendekkan pengalaman yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja. Jadi pada malam kejadian ini berlaku, ya, satu pengawal keselamatan ni berada di guard ataupun di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil. Di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja, dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit, sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan, ya, mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat, di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan, dan pengirim kita yang bernama Zali pula, seorang pekerja pengawal keselamatan berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran iaitu menantikan kehadiran iaitu majikannya lah, yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditandatangan, punch card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam tu lah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam, ataupun lebih tepat lagi satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditandatangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya saya nak kongsi bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12.
Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Ya, Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Rahim, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim. Ya, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku, bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine, dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office. Supervisor saya keluar, ternampak, Jasmine, you come never tell me. Hold on. Jadi apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Zali? Cik Rahim, sorry, saya lupa lah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi Cik Rahim beritahu saya lagi, adalah ni boleh masuk ni, tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting in front of you, kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk Cik Rahim, dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan, buka pintu. Jasmine masuk, serahkan segala dokumen, serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Bukan seorang diri, bersama dengan Encik Rahim. Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Cik Rahim beritahu saya, Zali, problem Hafsal, Cik Rahim, Hafsal, tadi kan kau walkie aku kan, kau cakap Jasmine tak ada pas. Aku nampak terus terang tau, Jasmine dalam office. Sama kau, tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang, malam tidak bertugas. Tapi malam tu dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak.
Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri Jam 12. 97. Baik, kita akan berkongsi kisah selanjutnya. Ini berlaku pada tahun 2000 mana ni? Okey, kisah yang diceritakan ini berlaku pada tahun 2012. Kiriman daripada seorang pendengar. Ni di mana permainan mungkin perbuatan nakal ni dah pun melampaui batas. Perbuatan nakal dah pun melampaui batas. Jadi kisah yang berlaku, pengalaman yang nak diceritakan ini yang disampaikan oleh pendengar kita bernama mana ni? Ini dia. Ima berkongsi kisah peristiwa ini dan waktu kejadian ini berlaku pada tahun 2012. Ya, beliau tidak tahu sebenarnya ini adalah perbuatan salah seorang adik lelakinya. Jadi Ima berkongsi pengalaman dalam rumah ni. Ima tinggal dengan suami dan waktu tu Ima hamil. Ima ada seorang adik lelaki. Jadi gambaran ini berikanlah adik lelaki beliau ni dalam yang mana dikongsi dalam kisah ini tidak bekerja walaupun usia dah meningkat. Perkhidmatan negara pun katanya dah habis, tetapi masih belum ada kerja tetap, melakukan kerja-kerja mungkin kontrak. Jadi dia seringkali ada di rumah, ada banyak masa lapang. Kadang-kadang dia akan keluar, dia akan pergi adventure dengan kawan-kawan. Jadi inilah kejadian yang berlaku dalam rumah Ima, saudara, atas perbuatan adik lelaki yang mungkin tidak bertanggungjawab dan yang tidak sedar yang dia ni menumpang rumah kakaknya dengan abang ipar. Jadi dia telah pun melakukan sesuatu. Apakah pengalaman yang nak dikongsi sama dalam Misteri Jam 12? Pendengar Misteri Jam 12, begini kisahnya. Saya tidak pasti lebih tepat lagi bila perkara ini mula berlaku. Tetapi katanya Ima, kebelakangan pada waktu itu seringkali akan nampak kelibat seorang perempuan, lebih tepat lagi seorang perempuan Cina, sedang duduk di ruang tamu rumah saya pada waktu malam. Bukan sekali, malah dah beberapa kali, kata Ima, saya ternampak susuk tubuh wanita Cina ni. Ada kalanya bila saya berada dalam bilik dan suami saya masih belum balik kerja, saya boleh terbayang-bayangkan, katanya di sini, wanita yang sama berada dekat belakang saya. Kadang-kadang rasa macam ada orang berdiri. Kadang-kadang rasa macam diri saya ni diperhatikan. Dalam rumah sendiri main handphone, tapi perasaan takut macam tengah duduk dekat rumah kosong. Begitulah hakikatnya perasaan saya. Jadi lama-kelamaan benda ni mula-mula nampak kelibat, nampak macam orang duduk, tapi bila tengok buat kali kedua dia hilang. Tapi sebenarnya apa yang ingin diceritakan dalam rancangan MJ12 ini, bagaimana wanita ni boleh sampai, boleh datang ke rumahnya. Selepas kejadian yang paling menakutkan inilah yang disampaikan oleh pendengar kita. Begini katanya. Pada satu malam,
Saya sedang duduk di atas katil, mengambil Quran dan membaca Quran untuk anak dalam kandungan. Waktu tu jam 9 lebih malam. Tengah baca ni Casey, misal kata dia buka muka surat, kemudian dia mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Tengah baca ni, tiba-tiba saya terdengar bunyi. Shh. Macam orang suruh saya diam. Saya terhenti, tergendala seketika. Sambung lagi baca. Tengah baca, shh. Seolah-olah ada suara suruh saya diam. Taufik! Taufik tu! Taufik! Taufik Janganlah kacau kakak. Saya fikirkan, kata Ima, itu adalah adik lelaki saya yang tinggal bersama dengan saya. 2 kali kedengaran. Kali kedua, saya teguh. Dan saya baca lagi. Terus, tak ada lagi suara yang suruh saya diam. Baca dalam hati, oh, adik lelaki saya mungkin. Dia dengar saya cakap, dia tak buat lagi. Tengah baca dan baca dan baca, yang membuat saya terperanjat Casey, gambaran yang diberikan oleh Ima, saya tengah duduk atas katil, belakang saya sandar pada bahagian belakang katil. Kemudian tangan pegang senaskah Al-Quran, tengah baca dan baca. Tiba-tiba ada tangan Casey tengah pegang Quran daripada bawah katil, seperti ada tangan orang tarik tangan saya, sampaikan Al-Quran terjatuh, terlepas dari genggaman tangan saya. Laju tau dia tarik, terjatuh. Saya istighfar. Taufik! Taufik kat bawah katil Dah lah Taufik, jangan kacau kakak lah. Saya mati-mati ingatkan adik lelaki saya ada di bawah katil. Taufik! Pendengar Misteri Jam 12, saya mula rasakan ada benda yang tak kena. Saya turun dari katil. Saya jenguk bawah katil. Saya baru teringat, bawah katil saya, keliling katil saya adalah papan. Tak boleh ada benda orang pun baring dekat bawah katil. Papan. Tapi tangan tadi yang tepis dan tarik tangan saya sampaikan Al-Quran jatuh daripada tangan ketika saya sedang membaca. Tangan siapa, Casey? Bayangkan pendengar Ria 897. Ima katanya terpaksa kuatkan semangat sebab anak dalam kandungan. Saya pegang perut saya. Anak saya menendang-nendang beberapa kali. Seolah-olah dia dapat rasakan juga keadaan yang kurang baik dalam rumah. Saya keluar, pergi bilik adik saya. Taufik, buka pintu, adik saya belum balik dan tidak ada di rumah. Saya pergi dapur tengok, ingatkan dengan penuh harapan adik sembunyi di dapur, memang tidak ada. Rasa takut pula. Malam tu, saya buka lampu ruang tamu, lampu dapur, segala lampu-lampu yang dipasang semua saya hidupkan. Bila suami balik keesokan hari, saya suruh suami cari pakar, cari ustaz untuk datang bersihkan rumah ni, tengok rumah ni, semah rumah ni. Akhirnya, dipendekkan cerita, mendapat tahu ini adalah perbuatan daripada adik lelaki saya, Casey. Beliau suka pergi adventure waktu malam. Dan beliau sama sekali tidak pernah fikirkan saya sebagai seorang satu-satunya wanita dalam rumah kemungkinan akan diganggu. Jadi bila dia keluar, kata pakar ni, adik saya keluar pergi tempat tanah perkuburan, kawasan-kawasan hutan dan sebagainya, dia tak perasan ada benda sudah berkenan dan nak ikut balik. Dia pun balik, benda tu pun ikut balik. Bila sampai dalam rumah, dia buat macam rumah sendiri.
Akhirnya saya bersyukur. Benda itu tidak lagi mengganggu saya. Dan suami saya telah pun memberi amaran kepada adik lelaki saya supaya jangan pergi lagi tempat-tempat yang menyeramkan dan kemudian terus balik rumah sebab ia mengganggu sebenarnya kesihatan saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah berikut ini ingin saya kongsi bersama dengan anda. Ini berada di kisah yang diketengahkan ini terjadi di Alur Gajah. Alur Gajah macam-macam. Alur Adele saya tahu. Ini Alur Gajah. Peristiwa ini kiriman daripada Kak Salma. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya peminat MJ12, orang Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada warga Malaysia. Dan kata Kak Salma, kakak nak ceritakan berkenaan dengan satu kerusi yang ada dalam rumah kakak. Ini kerusi rotan yang gemar digunakan oleh arwah mak. Jadi setelah beberapa bulan arwah mak meninggal dunia, kerusi ini masih lagi disimpan. Ya, diletak di ruang tamu dalam rumah. Dan apa yang berlaku ni, kerusi rotan ni dia bukan rocking chair, bukan, dia setakat kerusi rotan duduk. Ni kerusi lama lah daripada zaman mak, arwah mak masih muda dulu, sampailah dibawa ke rumah kakak, masih lagi disimpan pada waktu itu. Dan setiap kali kerusi ni nak digunakan, sesiapa yang duduk akan bunyi tau. Sebabnya ia adalah kerusi rotan, jenis dibuat daripada rotan. Dia kalau duduk ada bunyi kerusi tu. Setiap kali kalau mak kakak nak duduk, arwah mak nak duduk, akan dengar bunyi kerusi tu. Bunyinya semua orang kenal dalam rumah tu. Dipendekkan cerita, Casey, kata Kak Salma, mohon maaf kalau kisah ini tidak berapa seram seperti kisah-kisah yang pernah kakak dengar dan Casey kongsi. Tidak mengapa, Kak Salma. Setiap kisah yang menarik saya akan cuba ketengahkan. Waktu malam, Casey, kakak dalam rumah ni hanya bertiga. Kakak dengan 2 anak perempuan dalam rumah. Suami kakak dengan seorang anak bujang tidak ada di rumah pada malam itu. Mereka keluar. Waktu tu jam 11 malam. Kakak dalam bilik seorang diri, anak perempuan kakak dua-dua dalam bilik mereka. Tengah kakak duduk di dalam bilik, tiba-tiba dengan jelas pada waktu malam, anda bayangkan kata Kak Salma, kakak dengar kerusi mak kakak ada macam orang gunakan. Bayangkan pendengar ya, 897. Jadi kakak pun macam, siapa pula duduk ni? Kakak jenguk dekat luar. Tak nampak sebab kerusi tu terselindung di sebalik tembok. Kakak pun, mungkin anak gadis kakak lah yang sedang duduk dekat kerusi. Tiba-tiba setelah kakak buat andaian mungkin anak gadis tengah duduk, kakak dengar anak perempuan kakak dua-dua sedang ketawa dekat bilik sebelah. Siapa yang duduk dekat kerusi tu? Bayangkan pendengar yang 897. Ayu? Ayu ke tu? Sekali lagi bunyi. Orang duduk dan bangun beberapa kali. Kakak keluar dari bilik untuk lihat siapa yang berada dekat luar rumah. Ternyata, Casey, di luar dekat ruang tamu memang tidak ada sesiapa pun, kata Kak Salma. Yang memeranjatkan sangat-sangat,
Apabila sedang berjalan, kakak dengar dengan jelas suara seolah-olah macam arwah mak. Dia cakap, Ma, aku datang, Ma. Kakak toleh belakang kerusi rotan milik arwah mak. Selalunya posisi kerusi itu memandang ke arah TV. Jadi posisinya memandang ke arah TV. Setelah kakak tengok tidak ada apa sesiapa dekat luar, kakak jalan nak menuju ke arah bilik, dengar suara seolah-olah arwah mak kata, Ma, aku datang, Ma. Kakak toleh belakang, kerusi itu kini berada tempat duduknya bertentangan. Ini bermakna tempat duduk membelakangi TV yang ada di hadapan. Siapa yang alihkan kerusi itu? Kakak beranikan diri, jalan. Sedang berjalan, kakak dengar Casey. Dengar dengan jelas dari belakang apa yang berlaku. Seolah-olah ada telapak kaki yang kejar kakak dari belakang. Bayangkan. Duk. Kakak toleh belakang, tapi tak ada orang. Bila tengah jalan, dapat dengar Casey dan rasakan dari belakang macam ada orang lari dan kejar kakak dari belakang. Kata Kak Salma, kakak mempercepatkan langkah pergi dekat bilik anak. Anak belum tidur, tadi dengar mereka ketawa. Kakak tolak pintu bilik. Dua anak perempuan kakak sedang nyenyak tidur, Casey. Sedang nyenyak tidur. Kakak dengan adik, katil berasingan sebelah menyebelah. Dua-dua dah baring, dah tidur atas katil, dah lelap mata. Kakak panggil beberapa kali. Ayu. Ini bermakna mereka dah tidur sejak awal tadi. Setelah kakak sedar, kemungkinan tadi suara yang ketawa tu bukan suara anak kakak. Meremang bulu rumah, Casey. Kakak tak ada pilihan, tak nak kacau anak, tutup balik pintu. Dalam hati ni sedang berjalan komat kamit mulut membaca ayatul kursi, masuk dalam bilik kakak, tutup pintu dan terus naik ke atas katil. Casey, kata Kak Salma, berkali-kali dengar bunyi telapak kaki lari ke hulu ke hilir sampai satu tahap gangguan telapak kaki, keadaan kakak yang meremang ni tiba-tiba hilang begitu saja. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah dari Kak Salma berkongsi pengalaman di Ria 897. Terima kasih pada Kak Salma. Kiriman dari Kak Salma di mana ni? Di Alo Gajah yang berkongsi pengalaman. Ria 897 MM.
Selamat pagi dan saya akan undurkan diri. Terima kasih kepada semua yang mendengar Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Jumpa anda hari Isnin kalau tidak ada apa-apa yang menghalang. Ya, jumpa hari Isnin dan lebih banyak kisah yang akan saya bacakan kepada anda setiap malam bertemankan saya rancangan radio waktu malam nombor 1 Misteri Jam 12. Terima kasih kepada rakyat Singapura, pendengar-pendengar di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Australia, di Amerika, di Eropah seperti di England, di Netherlands ataupun Belanda yang sedang mendengar sekarang ini. Ada juga seorang pendengar yang sedang mendengar di Jepun. Terima kasih Casey ucapkan. Semoga terhibur dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Saudara, apapun, ingatlah, Misteri Jam 12 100% hanya sekadar hiburan saja. Jumpa anda hari Isnin dalam Geng Burung Hantu. Bye-bye.